Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan nikmat kurnia-Nya diizinkan olehnya untuk kita semua meneruskan kehidupan kita sehingga ke saat ini dapat kita terus menerus mencari redha-Nya, mencari keampunannya dan juga beramal ibadah. Lagi-lagi dalam bulan yang penuh dengan barakah ini iaitu bulan Ramadan. Dan juga salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi pertama sekali saya ingin ucapkan jutaan terima kasih, jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada para penonton sekalian yang masih setia dengan saya dalam siri Ramadan 2022 #Ibrah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi insya-Allah episod kali ini kita akan meneruskan dan menceritakan tentang bahawasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. InsyaAllah kita akan teruskan kita punya perkongsian dalam kisah Nabi Nuh AS, iaitu pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Nuh AS. Jadi saya akan bacakan beberapa ayat daripada surah Nuh untuk menceritakan bagaimana baginda melakukan dakwah kepada kaumnya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu Nabi Nuh ni apabila dia melakukan dakwah kepada kaum dia ni, dia berkata faqultus. Dia berkata faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, iaitu mohonlah keampunan. Mohonlah keampunan kepada Tuhanmu. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan Allah itu dia akan mengurniakan hujan. Kenapa cerita hujan tiba-tiba kan? Mohonlah keampunan, Allah akan turunkan hujan. Kenapa? Jawapannya kerana jika kita melihat dalam kehidupan seharian kita, apa benda yang paling penting sekali? Tidak lain tidak bukan kita manusia, kita boleh tak makan selama sebulan, tapi kita tak boleh hidup beberapa hari tanpa air. Air itu satu sumber yang sangat penting, bukan sahaja untuk kita minum, tetapi untuk keperluan kita, untuk membersihkan diri kita. Dan kalau peladang-peladang, dia memerlukan air, sumber air yang kuantiti air yang banyak, boleh katakan banyak, untuk mereka bercucuk tanam, untuk mereka memberi minum kepada ternakan-ternakan mereka seperti lembu, kebau, kambing dan sebagainya lah kan. Air itu adalah satu sumber yang sangat penting. Bayangkan kalau ditimpa musim kemarau, macam mana nak buat? Jadi air ni, air yang Allah kurniakan ni air yang bermanfaat, bukan air yang datang membawa bala bencana. Okey, itu seterusnya Allah kata apa? Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maksudnya Allah akan meningkatkan, increase ni bahasa Inggeris, Melayu apa? Meningkatkanlah. Meningkatkan dalam apa? Dalam harta kita dan anak, children, and bestow on you gardens, dan Allah akan mengurniakan kamu taman dan sungai yang mengalir. Apabila kita cuba baca lagi dan kita cuba fahami apa yang Allah maksudkan dengan taman tu. Taman tu bukanlah bererti Allah memberikan kita, maksudnya macam mana saya nak sebut senang cerita, taman tu apa yang Allah nak maksudkan, apa yang ditafsirkan oleh ulama tafsir, bahawasanya Allah mengurniakan kamu taman. Maksudnya Allah bukanlah memberikan kamu kebaikan di dunia saja, tapi malah di akhirat Allah juga memberikan kamu kebaikan. Jadi orang yang memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, pertama sekali dia akan diampuni. Kerana apa? Kerana Allah itu Maha Pengampun. Kedua, Allah akan turunkan hujan. Hujan yang bermanfaat. Manfaat maksudnya dia boleh guna air itu untuk dirinya sendiri, dia boleh guna air itu untuk bercucuk tanam dan sebagainya. Dan kemudian Allah akan meningkatkan daripada aspek hartanya. Allah akan meningkatkan anak-anaknya. Moga-moga anak-anak yang soleh, dan kita semua dikurniakan zuriat-zuriat yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin.
Dan kemudian Allah akan mengurniakan kamu taman dan sungai yang mengalir. Kerana dua perkara ini perkara yang sangat penting kepada kita sebagai manusia untuk melakukan cucuk tanam dan sebagainya. Okey. Dan akan tetapi kaum Nabi Nuh alaihissalam ni masih berdegil, dan apa yang saya ringkaskan sampailah mereka kata apa? وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan sungguhnya mereka ni kata jangan dengar Nabi Nuh ni. Pertahankan apa? Mereka ni masih pertahankan 5 sebenarnya nama yang tadi saya sebutkan tu. Okey, saya akan bacakan balik. Wala tadharunna wadda wala suwa' wala yaghuth wa ya'uq wa nasra. Ni sebenarnya adalah 5 tokoh. Tokoh apa? Ini kita cerita dalam episod yang akan datang lah, insya-Allah. Kalau ada kesempatan kita akan cuba ceritakan apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kaum Nabi Nuh ni yang masih berdegil. Kenapa mereka masih berdegil dan apa yang mereka buat sehingga kan Allah turunkan bencana kepada mereka. Okey. Tapi untuk episod hari ini kita akan ceritakan tentang apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada beberapa ayat daripada surah Nuh yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan pengajaran yang kita boleh ambil. Jadi yang pertama sekali, Allah itu Maha Pengampun. Allah akan ampuni kita. Kita mesti meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itu Maha Pengampun dan Allah akan ampuni kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan mengurniakan hujan. Hujan apa? Hujan yang bermanfaat kepada kita, untuk kita manfaatkan dalam apa-apa sajalah. Okey. Yang ketiga, Allah itu akan mengurniakan kamu harta, akan meningkatkan harta kamu, anak-anak kamu, dan Allah akan mengurniakan taman dan sungai yang mengalir. Jadi itu antara manfaat, benefit dalam memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia biasa yang sering melakukan kesilapan, tergelincir, kadang-kadang terikut hawa nafsu, terdengar bisikan syaitan, kadang-kadang lemah iman kita mesti dan perlu kerapkan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang kita perbanyakkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada satu hadis yang menarik berkenaan dengan istighfar ni, tapi kita akan kongsikan dalam episod yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada para penonton sekalian. Jutaan terima kasih kerana masih setia bersama saya dan teruskan setia bersama saya dalam siri Ramadan 2022 #Ibrah Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.